الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Palestin menjadi bumi yang diberkati, bumi tempat bertapaknya sebahagian besar daripada para nabi dan rasul, bumi yang banyak menyaksikan perjuangan dan ketabahan pendukung kebenaran untuk menentang kezaliman manusia yang tidak mengenal erti kemanusiaan. Keberkatan bumi Palestin dinyatakan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Antaranya dalam maksud firman Allah seperti berikut: Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud firman Allah lagi dalam surah Al-A'raf: dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu di daerah timur bumi dan di daerah baratnya, yang kami telah melimpahkan berkat kepadanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud bumi yang diberkati atau yang dilimpahi berkat kepadanya di dalam ayat tersebut ialah negeri Syam, yang mana Palestin adalah sebahagian daripadanya. Keberkatan negeri Syam adalah meliputi keberkatan lahiriah dan ma'nawiyah, bumi yang subur dan ditumbuhi dengan pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Manakala dari sudut ma'nawiyah, Palestin merupakan bumi Anbiya dan Mursalin, yakni para nabi dan rasul. Disitulah hidupnya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Saleh, Zakaria, Yahya, Musa, Syu'aib, Yusha dan Nabi Isa alaihimussalam. Disitulah bumi Ribat, bumi Isra' wal Mi'raj, bumi kiblat pertama umat Islam, bumi di mana seluruh makhluk akan dihimpun dan diadili, bumi para nabi dan rasul mengangkat panji-panji tauhid, menyuruh dan membimbing manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa, yang juga merupakan sebahagian daripada rukun iman. Di wilayah Syam inilah terletaknya bumi Palestin, dan di sini jugalah terletaknya Bandar Al-Quds, bandar suci ketiga bagi umat Islam selepas Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Allah telah memuliakan Makkah Al-Mukarramah dengan Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah dengan Masjidil Nabawi, dan Al-Quds dengan Masjidil Aqsa. Ini bertepatan dengan maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju ketiga buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Komplek Al-Aqsa yang seluas 1440 meter persegi terkandungnya 5 buah masjid, yaitu Masjid Qibli, yakni masjid kiblat pertama umat Islam, Masjid Qadim, Masjid Marwan, Masjid Burak dan Masjid Quba Al-Sakhra. Bukan itu sahaja, bahkan komplek Al-Aqsa mengandungi lebih dari 225 lokasi penting yang merentasi 4 tamadun besar dunia, iaitu zaman Rom, zaman pemerintahan Islam, zaman penjajahan British, dan zaman penaklukan Zionis dengan mendirikan negara haram Israel hingga sekarang. Kini, ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa oleh rejim Zionis untuk merobohkannya dan digantikan dengan Haikal Sulaiman yang ingin mereka bina demi menyambut kedatangan Mesiah bukanlah sesuatu yang rahsia lagi.
Pengganas-pengganas Yahudi yang dikenali sebagai Temple Mount Rabbinical Court adalah merupakan sebuah pertubuhan pengganas yang turut bertanggungjawab dengan dibantu oleh polis-polis rejim Israel merempuh masuk ke dalam Masjidil Aqsa yang mereka dakwa kononnya sebagai tapak haikal yang dijanjikan Tuhan Yahweh untuk bangsa Yahudi. Pintu Moroccan Gate yang betul-betul menghadap ke tembok ratapan Yahudi adalah merupakan pintu masuk utama penganut dan pelampau Yahudi untuk menjalankan ritual agama mereka di dalam Masjidil Al-Aqsa yang pasti akan mengundang pertembungan dan keganasan dengan umat Islam yang sedang beribadah di dalam Masjid Qibli. Boleh dikatakan setiap hari ada sahaja keganasan yang berlaku akibat dari pencerobohan Yahudi ke dalam Masjidil Al-Aqsa, dan aktiviti mereka ini didalangi dan dipertahankan oleh polis dan tentera Zionis. Pada waktu-waktu tertentu, tentera Zionis dan polis Israel menghalang para pemuda berumur bawah 20 tahun dari beribadah di dalam Masjidil Al-Aqsa, sebuah masjid yang dijanjikan ribuan kali pahala, yang juga menjadi lokasi matinya pasukan Dajjal dan sebuah lokasi yang tidak akan aman sehingga yaumul akhir. Cita-cita Yahudi Zionis bukanlah angan-angan kosong. Seawal tanggal 20 Ogos 1929 lagi, sekumpulan Yahudi ekstrim dari kumpulan Kachaneh telah menyerbu masuk ke dalam kawasan Aqsa untuk menguasai tembok burak dan menukarkannya kepada tembok ratapan. Ketika itu, 38 rakyat Palestin telah dibunuh dalam tempoh 15 hari. Seterusnya pada 14 Mei 1948, Zionis membuat persiapan lebih rapi untuk menawan Masjidil Aqsa dan diikuti dengan kemenangan tentera Yahudi dalam peperangan Arab Israel pada Jun 1967. Sehinggalah Masjidil Aqsa ditawan sepenuhnya oleh rejim Zionis, dan sejak itu berlakulah proses pengyahudian kota Al-Quds hingga kini. Bermulanya dengan deklarasi Balfour sejak jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Turki pada 1924, bumi Aqsa iaitu Palestin telah dijajah oleh British dan kemudiannya diserah secara haram kepada pendatang Yahudi dari Eropah. Perancangan dan tipu muslihat yang teliti ini dimulakan dengan deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menjemput penganut Yahudi dari seluruh dunia untuk menduduki secara haram bumi Palestin dengan mengusir, membunuh dan menindas rakyat Palestin dari bumi sendiri, yang akhirnya 80% umat Islam Palestin menjadi pelarian di bumi sendiri. Tidak cukup dengan menceroboh Masjidil Aqsa, mereka turut meroboh dan merampas rumah-rumah kediaman umat Islam di tebing barat dan mendirikan rumah-rumah penempatan Yahudi dengan merampas tanah umat Islam sesuka hati. Umat Islam di tebing barat tidak dibenarkan sama sekali memasuki Masjidil Aqsa, dan ada di antara mereka yang tidak pernah menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa walaupun mereka adalah rakyat Palestin kerana dihalang dari memasuki. Umat Islam Palestin merintih, menangis, meminta pembelaan dari saudara seakidah, sebagaimana mereka pernah merintih dan menangis apabila tentera salib menakluki Baitul Maqdis pada tanggal 4 hari bulan Julai 1099, sehingga menyebabkan 70,000 muslimin dibunuh dengan kejam tanpa belas kasihan oleh tentera salib. Umat Islam di seluruh dunia bertanggungjawab memberi segala bentuk sokongan kepada saudara kita di Palestin, sama ada sokongan moral, pemikiran dan keuangan. Tanggungjawab ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita selama mana Masjidil Al-Aqsa dirampas dan dijajah. Ini adalah kerana perjuangan menyelamatkan Masjidil Al-Aqsa adalah perjuangan akidah umat Islam seluruh dunia. Dan apakah tindakan kita sebagai sebahagian daripada umat Islam yang mendakwa kita seakidah? Persoalan Al-Quds ialah menjadi
persoalan yang sangat asasi dan sangat inti kepada konflik di seluruh dunia. Persoalan Al-Quds bukan persoalan hanya orang Palestin, tetapi persoalan umat Islam seluruhnya. Dan kita tidak boleh menafikan bahawa kita juga bertanggungjawab untuk membebaskan Al-Quds. Apakah yang harus kita lakukan di atas segala kuasa yang telah dikembleng oleh seluruh musuh Islam, sama ada barat atau timur? Itu sangat tertakluk kepada kefahaman kita terhadap peristiwa apabila Masjid Al-Aqsa itu dicerobohi. Kita sangat maklum bahawa Masjid Al-Aqsa ialah masjid yang ketiga termulia untuk orang Islam, dan tanah Al-Quds yang di mana Masjid Al-Aqsa itu terdiri juga adalah hak kita umat Islam seluruhnya. Lantaran itu, kita tidak boleh mendiamkan diri dan tidak boleh melupai tanggungjawab kita yang besar untuk membebaskan Al-Quds sekaligus membebaskan Masjid Al-Aqsa. Antara usaha dan langkah strategik yang akan diambil oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu MAPIM, agar kemakmuran dan operasi pemeliharaan Masjidil Aqsa terjamin ialah: pertama, menggerak dan melancarkan projek wakaf dan infak Al-Aqsa dengan kerjasama sebuah yayasan umat vakfi dari Turki, menerusi kerjasama masjid-masjid di seluruh Malaysia dan di dunia bagi mengumpul dana bantuan kepada Masjidil Aqsa, sama ada dalam usaha pemeliharaan serta mengekang pencerobohan Yahudi dan Zionis di Masjidil Aqsa. Kedua, menyahut jemputan Imam Besar Al-Aqsa kepada seluruh umat Islam, khususnya di Malaysia, untuk bertandang dan memakmurkan Al-Aqsa sebagai suatu usaha solidariti bersama dan sebagai mesej kepada pihak Yahudi dan Israel bahawa seluruh umat Islam di seluruh dunia berdiri mempertahankan Aqsa hingga ketitisan darah terakhir. Ketiga, mengekang pencerobohan Yahudi ke atas Masjidil Al-Aqsa serta menghalang pihak rejim dari menjalankan projek membina terowong di bawah masjid bagi membina Haikal Sulaiman. Obama mesti memastikan supaya Israel patuh, memerintah Israel itu keluar daripada kawasan Jerusalem, keluar daripada kawasan Masjid Al-Aqsa. Kita menyatakan bahawa kerosakan dan juga kejahteraan dan mereka yang ditangkap oleh polis Israel mesti membebaskan semula semua orang Palestin yang telah ditangkap, dan semua yang telah jadi rosak mesti dibayar balik kepada pihak pentadbir Masjid Al-Aqsa. Kita mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa tidak boleh dipecahkan untuk orang Islam dan untuk orang Yahudi. Dia adalah satu masjid kepunyaan orang Islam, dan ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kita telah memberi kata dua kepada dia bahawa kita tidak akan berhenti hanya dengan menyampaikan memorandum. Semoga penyertaan umat Islam di seluruh dunia dalam projek wakaf dan infak Al-Aqsa bukan sahaja mampu mengekang pencerobohan Yahudi dan Zionis di tanah suci Al-Aqsa yang menjadi pusat bumi Syam, bahkan Masjid Al-Aqsa mampu diimarahkan kembali, lantas menyampaikan mesej kepada Israel dan Zionis bahawa Masjid Al-Aqsa dan Palestin akan kembali bebas, sebebas merpati putih di Kubah As-Sakhra. Ingatlah, soal Palestin bukan soal masjidnya sahaja, tetapi yang terlebih penting, ia adalah soal akidah seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kita berencana untuk mengadakan apa yang dipanggil Wakaf Al-Aqsa. Ini adalah satu usaha yang sedang kita fikirkan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia berpartisipasi bagi membantu Masjid Al-Aqsa. Wakaf Al-Aqsa adalah projek yang kita fikirkan untuk membantu 1,444,000 meter persegi masjid ini yang memerlukan penyelenggaraan dan pelbagai pembangunan. Wakaf Al-Aqsa ini adalah suatu
tajaan dan penyertaan daripada MAPIM, dan kita harap umat Islam dapat bersama-sama menyumbang kepada wakaf ini untuk kita menggiatkan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Aqsa. 1444 meter persegi memerlukan bantuan, di mana 1 meter persegi bernilai $1,500. Ini adalah suatu ruang untuk umat Islam turut menyertai membantu Masjid Al-Aqsa. Sama-sama kita menyokong dan merealisasikan hasrat wakaf Al-Aqsa. Assalamualaikum الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون. يا قدس السماء نفديك دماء، يا أرض المسيح مسرى الأنبياء. اعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدروب، حتما زاحفون من تحت الحجر من بين الشجر مع عصف الرياح نحن قادمون.